Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Izinkan saya berpantun. Bunga melati di tepi perigi, harumnya wangi menawan hati. Salam sejahtera saya beri, moga kita bersama di sini. Saya dan ahli kumpulan saya akan membincangkan isu yang difokuskan kali ini, iaitu kesantunan bahasa dalam kalangan pengguna media sosial yang makin pudar. Kandungan pembentangan saya merupakan kerjasama di antara saya dan ahli pasukan saya, Luke dan Sakinah. Isi kandungan bagi kedua bahan dan pembentangan kami pada hari ini ialah hasil perbincangan isu dari aspek fungsi bahasa, peraturan bahasa dan kesantunan bahasa. Dewasa ini, generasi kini lebih terbuka kepada pelbagai isu melibatkan penggunaan bahasa kebangsaan negara kita, terutamanya penggunaan bahasa Melayu di laman media sosial. Hal ini disebabkan pelbagai faktor, antaranya ialah penghayatan terhadap bahasa ibunda yang semakin pudar dan kekurangan dalam diri ahli masyarakat. Bak kata pepatah, bagai kacang melupakan kulit. Kesannya, lebih banyak generasi yang akan meninggalkan penggunaan bahasa Melayu secara tepat dan berhemah. Dari sini, pembentangan akan disambung oleh Luke. Salam sejahtera saya ucapkan kepada lecturer dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesantunan bahasa dalam kalangan pengguna media sosial yang semakin pudar. Ini adalah beberapa isi kandungan yang akan dibincangkan oleh kami sekumpulan. Dan ini adalah ahli-ahli kumpulan kami. Dan isu perbincangan kita pada hari ini adalah penggunaan bahasa dalam kalangan pengguna media sosial. Terdapat 3 aspek yang akan kita bincangkan, iaitu fungsi-fungsi bahasa Melayu, peraturan berbahasa, serta kesantunan berbahasa terhadap isu ini. Marilah kita akan bergerak kepada fungsi bahasa dari aspek fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdiri daripada 6, iaitu yang pertama adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi yang kedua, dan bahasa perpaduan, bahasa pengantar, bahasa ilmu, dan juga bahasa komunikasi. Bagi bahasa kebangsaan, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan untuk negara kita, Malaysia, yang terdiri sebagai lambang identiti negara kita, Malaysia. Yang dia juga diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya kita akan terus kepada fungsi bahasa kedua, iaitu bahasa rasmi. Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa rasmi bagi semua dokumen-dokumen rasmi, undang-undang serta komunikasi di antara pemerintah disampaikan dalam bahasa Melayu. Bahasa rasmi ini digunakan di dalam mahkamah, urusan resmi, persuratan, dan ucapan rasmi. Dan fungsi bahasa Melayu yang ketiga adalah bahasa perpaduan. Sebagai bahasa perpaduan, bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam menyatukan berbagai kaum dan etnik di negara-negara kita di Malaysia. Dengan adanya satu bahasa yang difahami oleh semua, bahasa ini berperanan sebagai alat yang membantu interaksi sosial dan integrasi perbezaan budaya di kalangan masyarakat yang pelbagai etnik. Seterusnya adalah bahasa ilmu. Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa Melayu yang digunakan untuk mencapai konsep-konsep dalam pelbagai bidang seperti sains, teknologi, dan kemanusiaan. Ini membolehkan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh rakyat kita di Malaysia. Yang kelima, fungsi bahasa Melayu adalah sebagai bahasa pengantar. Di dalam sistem pendidikan, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi.
Ini memastikan pelajar dari pelbagai latar belakang dapat memahami dan menguasai ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Dan yang terakhir, fungsi bahasa adalah sebagai bahasa komunikasi. Di dalam kehidupan seharian, bahasa Melayu berfungsi sebagai alat komunikasi utama di antara rakyat kita. Seterusnya, bagi menjelaskan dengan lebih baik terhadap isu yang akan dibincangkan dalam kalangan pengguna media sosial terhadap isu kesantunan bahasa, fungsi bahasa dan isu penggunaan bahasa dalam media sosial. Antara faktor yang pertama adalah pengaruh global. Bahasa Melayu bukan saja bahasa komunikasi, tapi juga simbol identiti dan warisan budaya. Setiap istilah ungkapan bahasa Melayu mengandungi makna yang mendalam dan berkait rapat. Kita ambil contoh sebagai daripada pengaruh global yang menggunakan bahasa Melayu yang menunjukkan bahawa kurangnya kesantunan oleh pengaruh global. Di sini merupakan gambar contoh daripada yang diambil di sebuah media sosial, itu TikTok, yang menunjukkan bahawa nilai berbudi bahasa dalam terhadap penggunaan bahasa Melayu itu semakin merosot, dan ini akan menjejaskan imej negara kita. Selain itu juga, antara isu di dalam kalangan media sosial terhadap fungsi bahasa yang menjejaskan fungsi bahasa kita adalah bahasa ilmu. Di dalam institusi pendidikan, terdapat juga yang menggunakan bahasa lain selain bahasa Melayu dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Hal ini akan menggugat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Namun begitu, ia tidaklah juga mendatangkan kesan buruk kepada bahasa Melayu sekiranya menggunakan bahasa lain sebagai bahasa pengantar ilmu. Namun, ia juga akan memberikan beberapa impak secara tidak langsung. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Luke atas pembentangan itu tadi yang melibatkan fungsi bahasa Melayu. Sekarang saya akan mengambil alih dan menerangkan tentang isu kesantunan bahasa Melayu di kalangan pengguna media sosial dari aspek peraturan berbahasa. Kesantunan berbahasa, seperti yang anda semua tahu, berkait rapat dengan peraturan berbahasa seperti Awang dan Terbing, iaitu apabila seseorang mengamalkan peraturan, maka dia akan sekaligus mengamalkan kesantunan berbahasa. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai sifat semula jadi, iaitu menjaga kesantunan penutur semasa berkomunikasi antara satu sama lain. Menurut Asma Haji Omar, santun bahasa merupakan pengaplikasian peraturan bahasa yang terdiri daripada peraturan linguistik, peraturan sosiolinguistik dan peraturan pragmatik. Baiklah, mari kita mula dengan peraturan bahasa yang pertama, iaitu peraturan linguistik dalam bahasa Melayu. Peraturan linguistik ialah pembinaan bahasa di mana intonasi dan nada memainkan peranan penting. Setiap intonasi menyampaikan emosi yang berlainan dalam sesebuah interaksi berdasarkan konteks komunikasi tersebut. Peraturan linguistik semakin dilupakan dalam kalangan pengguna media sosial pada hari ini. Hal ini berikutan penggunaan bahasa rojak di mana bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa asing yang lain. Asas peraturan bahasa dari segi linguistik terjejas berikutan perkara ini dan justeru menyebabkan intonasi dan nada tidak terjaga. Contohnya, terdapat pengguna media sosial yang menggunakan bahasa rojak ketika berucap dalam siaran langsung di aplikasi TikTok sambil berteriak dan menjerit. Kesannya,
Persepsi masyarakat terhadap bahasa Melayu terjejas dan kian lama tercemar. Gambar 1 menunjukkan contoh penggunaan bahasa rojak di media sosial. Pengguna Instagram bernama Helena Azmi meninggalkan komen yang mempunyai unsur bahasa rojak seperti food grade material, simple, cancer, related dan toxic. Menurut Hidayah Syafi'i, kebebasan berkomunikasi yang dimiliki oleh penutur telah menyebabkan berlakunya pendedahan perbualan harian, rancangan di televisyen, komunikasi di radio dan iklan terdedah kepada bahasa rojak. Peraturan kedua berfokuskan kepada isu kesantunan bahasa dari segi peraturan sosiolinguistik. Peraturan sosiolinguistik berkaitan dengan hubungan sosial ketika berkomunikasi secara lisan maupun bertulis. Hal ini dapat mendorong kita supaya tidak menjadi kera sumbang. Isu yang didapati dalam peraturan sosiolinguistik ialah tiada penggunaan kata sapaan dalam kalangan pengguna media sosial. Menurut Awang Sarian, individu yang tidak menggunakan kata sapaan dalam perbualan dilihat sebagai seorang yang tidak sopan. Perkara ini dapat dilihat dari segi penggunaan bahasa yang digunakan oleh pengguna di media sosial ketika meninggalkan komen di sesuatu bahan yang dimuat naik. Contoh yang diberikan adalah seperti berikut. Pengguna aplikasi X bernama Orchid Hutan meninggalkan komen yang bertujuan untuk menegur, namun tiada penggunaan kata sapaan yang ditinggalkan oleh penulis pengguna media sosial ini. Justeru, komen tersebut dilihat sebagai kurang sopan dan melanggar peraturan sosiolinguistik dalam bahasa Melayu. Baiklah, mari kita berganjak kepada peraturan ketiga, iaitu peraturan terakhir. Seterusnya ialah peraturan pragmatik. Peraturan pragmatik ialah sebuah peraturan bagi mencapai tujuan berinteraksi. Peraturan ini dibahagi kepada beberapa aspek, iaitu jarak sosial, pemilihan kata, nada dan gaya bahasa. Isu yang dibincangkan ialah penggunaan bahasa kesat, terutamanya dalam kalangan pengguna media sosial. Penggunaan perkataan kesat boleh menyebabkan perbalahan atau pergaduhan sama ada berniat ataupun tanpa niat. Menurut Nur Syafiqah Ifwad Muhmud dan Maizura Osman, penggunaan kata kesat boleh menyebabkan perbalahan dalam masyarakat dan merendahkan nilai bahasa Melayu. Kebebasan penutur untuk berkongsi pendapat di media sosial telah menyebabkan ramai penutur menggunakan bahasa kesat tanpa sebarang limitasi. Contoh yang menunjukkan penggunaan bahasa kesat adalah seperti berikut. Pengguna Nana telah meninggalkan kenyataan yang menggunakan perkataan kesat di aplikasi X yang berbunyi seperti sedemikian. Setelah kita meneliti fungsi bahasa dan kesantunan bahasa, fungsi bahasa dan peraturan bahasa, saya, Nur Sakinah binti Idris, akan membincangkan tentang kesantunan bahasa pula. Baiklah, kesantunan bahasa. Apakah itu kesantunan bahasa dan apakah maksud definisi kesantunan bahasa? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kesantunan bermaksud perihal santun, kesopanan, kehalusan ataupun baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan. Menurut Muhammad Khaidir pada tahun 2021 pula, dia merujuk
Dia mengatakan kesatunan bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang lembut, sopan, halus dan tidak menggoreskan perasaan lawan tutur atau pendengar. Jadinya kesatunan bahasa ini merujuk kepada kata-kata ataupun intonasi yang digunakan oleh seorang penutur itu ketika dia berkomunikasi dengan pendengar yang lain. Dan kesatunan bahasa ini ia digunakan agar tidak menyinggung perasaan seseorang yang sedang mendengar itu. Antara ciri-ciri kesatunan berbahasa yang telah saya sediakan adalah pertama, menghormati pendengar atau pembaca. Contohnya, penggunaan kata ganti diri seperti tuan, puan atau encik menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang lebih tinggi jawatannya daripada kita. Yang kedua pula, menggunakan bahasa yang lembut dan halus. Contohnya, bahasa kiasan seperti menggunakan perkataan meninggal dunia untuk menggantikan perkataan mati. Contoh lain untuk bahasa kiasan adalah Okay, dan ciri yang terakhir ialah menggunakan bahasa yang jelas dan tidak kabur untuk mengelakkan kekeliruan. Namun, pada era digital yang semakin berkembang pesat ini, di mana semua orang mempunyai gadget masing-masing seperti telefon pintar, komputer riba dan sebagainya, kesatunan bahasa seringkali diuji, terutamanya di aplikasi sosial media yang mendorong kepada komunikasi yang cepat dan spontan. Namun begitu, kesatunan bahasa ini perlulah kita diguna pakai walaupun dalam social media juga. Baiklah, kita akan membincangkan tentang analisis kesatunan bahasa dan isu penggunaan bahasa dalam kalangan pengguna media sosial. Pertama yang saya telah analisis adalah dari sudut penghinaan dan kata kesat. Menurut Muhammad Kaidir pada tahun 2021, manusia pada hari ini tidak mengamalkan sepenuhnya budaya kesatunan ketika berbahasa atau berkomunikasi, terutamanya di platform media sosial yang menawarkan ruang komunikasi yang lebih bebas. Saya telah memberi contoh pada gambar di bawah di mana seorang pengguna aplikasi Instagram telah memberikan komennya dengan menggunakan istilah kekencingan dan walanun setia menyembah. Jelas menunjukkan bahasa penghinaan dan kata-kata kesat digunakan secara terbuka untuk merendahkan pihak lain. Pada komentar ini, pengguna aplikasi Instagram ini sedang menghina Perdana Menteri kita sendiri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelaslah bahawa dia tidak mengamalkan kesatunan bahasa dan dia berani untuk mengucapkan kata-kata kesat terhadap seorang yang sepatutnya kita hormati dan sepatutnya kita hormati, seperti Perdana Menteri kita sendiri. Hal ini mencerminkan sikap tidak peduli terhadap keperluan menjaga kesopanan dan kehalusan dalam komunikasi. Baiklah, seterusnya isu yang sering berlaku terhadap penggunaan bahasa dalam kalangan pengguna media sosial adalah penggunaan sikatan kata. Dan penggunaan sikatan kata ini boleh dikatakan satu fenomena yang sangat biasa digunakan di dalam komunikasi di platform media sosial. Namun, jika ia digunakan dalam situasi yang lebih formal ataupun melibatkan individu yang dihormati, penggunaan sikatan bahasa ini boleh dianggap tidak sopan. Dan selain itu, penggunaan sikatan kata yang berlebihan boleh menjejaskan kejelasan dan kefahaman mesej. Jadinya, bila seseorang itu menggunakan terlalu banyak sikatan kata dalam satu mesej, ia akan menyebabkan mesej itu konteks mesej itu tidak tersampai kepada pengguna yang lain. Seperti contoh yang diberi di dalam penggunaan sikatan kata di aplikasi Instagram yang boleh dilihat adalah
Contohnya tak apa yang ditulis sebagai XPA ataupun perkataan jangan yang disingkatkan kepada JGN sahaja. Dari sini maafkan saya. Singkatan yang lain pula seperti MB yang merujuk kepada Menteri Besar boleh dianggap tidak sopan dalam konteks yang formal kerana mengabaikan gelaran hormat yang sepatutnya digunakan, yang boleh dilihat dalam contoh yang diberikan ini. Baiklah, isu terakhir yang akan kita perlihatkan dalam kesatuan bahasa dan isu penggunaan bahasa dalam kalangan pengguna media sosial adalah isu penggunaan campuran bahasa. Menurut Mazura Sulaiman, penggunaan pencampuran bahasa ataupun fenomena bahasa rojak adalah antara dua atau lebih bahasa ialah fenomena yang berlaku dalam hampir seluruh masyarakat di dunia yang mengalami pencampuran budaya. Dia juga mengatakan bahawa gejala pencampuran bahasa atau bahasa rojak dalam kalangan masyarakat merupakan satu kes kehilangan bahasa. Hal ini kerana penggunaan bahasa rojak secara berterusan boleh mengikis keaslian dan ketulinan sesebuah bahasa. Seterusnya menyebabkan kekurangan dalam penguasaan kosakata dan tata bahasa yang betul. Kita boleh memperlihat contoh penggunaan pencampuran bahasa yang telah digunakan oleh seorang pengguna media sosial aplikasi X, di mana dia mencampurkan dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu dalam satu kotak mesej yang sama. Contoh yang diberikan adalah seperti personal opinion lah, lain orang, lain taste bud. Dan ini adalah salah satu contoh fenomena pencampuran bahasa yang kian lazim di media sosial. Jadinya, dari sudut kesatuan bahasa, penggunaan bahasa rojak ini boleh menjejaskan kehalusan dan keindahan bahasa yang digunakan dalam situasi tidak formal seperti di media sosial yang mungkin dianggap sebagai fenomena yang biasa dan pengguna lain mungkin tidak akan rasa terjejas daripada penggunaan tersebut. Namun dalam perbualan ataupun penulisan yang lebih formal, keutamaan harus diberikan kepada penggunaan bahasa yang jelas, tepat dan bersesuaian dengan konteks. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.